Mari kita masuk ke dalam doa. 让我们低头祷告。 Bapa kami yang di surga, 我们在天上的父神， kami bersyukur dan bersyukur kepada Engkau. 我们再次献上我们的感恩又感恩， Karena setiap hari yang kami rasakan adalah anugerah-Mu. 因为我们每一天所度过的每一天都是你的恩典。 Kami bangun, kami melihat matahari, kami menghirup udara itu karena anugerah-Mu. 我们清早起来，我们可以吸收新鲜的空气，一切都是你的恩典。 Pagi ini kami juga merasakan anugerah-Mu kepada kami. 所以我们感受到你在我们生命当中的恩典。 Engkau mengumpulkan kami di sini semua Tuhan untuk boleh beribadah kepada Engkau. 你今天也聚集我们大家，可以来到你面前来敬拜你。 Itu juga anugerah-Mu Tuhan. 主，我们求你再一次施恩。 Tuhan, biarlah Tuhan memimpin kami semua, khususnya ketika kami datang mau mendengarkan firman-Mu. 求你带领我们，尤其当我们来到你面前，我们要聆听你的话的时候， Pakailah kedua hamba-Mu ini Tuhan untuk boleh menjadikan saluran berkat bagi kami semua. 求你使用你两位有限的仆人，让他可以成为众人的祝福。 Terima kasih Tuhan. 主，我们谢谢你， Dengarkan doa kami ya Bapa. 求你垂听我们在你面前的祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi. 大家早安， Shalom. 主内平安。 Mari kita membaca firman Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan. 我们还没有聆听神的话之前，让我们先读一段的经文。 Bagian pertama diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-74 ayat 17. 诗篇74篇第17节， Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya. 17节，地的一切降节是你所定的，夏天和冬天也是你所定的。 Kedua di kitab Yoel pasal 2 ayat 23 berbunyi demikian. 还有约珥书第2章第23节， Hai rakyat Sion, bergembiralah, bersukaria dan bersoraklah, karena segala kebaikan dari Tuhan Allahmu, di musim gugur diberinya cukup hujan kepadamu, di musim dingin hujan dicurahnya, juga di musim semi seperti sedia kala. 西安的民啊，你们要快乐，为耶和华你们的神欢喜，因他赐给你们合意的秋雨，为你们降下甘露，就是秋雨、春雨和现前一样。 Bagian ketiga kita akan membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal ke-17 ayat yang ke-26. 使徒行传17章第26节。 Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan batas kediaman mereka. 26节，他就一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的界限和所住的疆界。 Demikian pembacaan firman 我们读 Tuhan. 经到此为止。 Kita 2 hari lagi akan merayakan Hari Raya Imlek. 我们再过2天，我们在这里有庆祝春节。 Walaupun masih 2 hari di sini, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek terlebih dahulu. 那么虽然还剩下2天，但是在这里我先早向你们拜后。 Selamat merayakan Hari Raya Imlek. 所以祝福大家新春蒙福，新年快乐，身体健康，万事如意，上帝祝福大 Selamat 家。 tahun baru semua, sehat walafiat, dan Tuhan memberkati semua. Ibadah kita pada pagi hari ini juga kita arahkan, kita rayakan di dalam merayakan Hari Raya Imlek. 今天我们在这里有纪念庆祝我们的春节。
dekorasi kita, saudara yang datang pakaiannya merah-merah, ini melambangkan kita merayakan satu hari raya yang penuh sukacita. 所以你可以看我们的这个装修，一切都是在那边预表这个春节是一个快乐的气氛。 Merah-merah ini melambangkan satu kemeriahan bagi kita semua. 所以对我们来说是一个快乐的、热烈的一个气氛。 Hari Raya Imlek juga kita tahu itu merupakan hari raya merayakan tibanya musim semi. 那么春节的时候，我们在这里纪念春节的来到，春天的来到。 Kita punya tema hari ini adalah musim-musim yang ditetapkan oleh Tuhan dan batas-batas kediaman manusia juga ditetapkan oleh Tuhan. 那么今天我们的题目就是神设立季节和人类的居所。 Kita tahu bahwa bumi ini terdiri dari dua belahan. 那么我们知道，我们的地球是由2个半球所组合的。 Belahan utara sampai ke utara itu kutub utara. 那么北部是北半球，是由北极。 Belahan selatan sampai ke paling selatan itu kutub selatan. 那么在南部呢，是有这个南极。 Belahan utara kita kenal itu salah satunya daerah itu ada negara Tiongkok. 那么在北部，我们知道有一个国家就是中国。 Nah dari situ kita datang dan kita merayakan hari raya Imlek itu asalnya dari sana juga. 所以我们知道这个春节也是来自中国的。 Di Tiongkok dan di daerah-daerah sekitar mereka yang sejajar situ mereka mengenal ada musim-musim. 那么在那边有很多的季节。 Di situ ada 4 musim, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. 那么是有春夏秋冬4个季节。 Musim-musim ini kita lihat silih berganti. 那我们知道这个四个季节呢是不断的循环的。 Dari tahun ke tahun dia selalu berganti. Dari musim semi, panas, gugur, dingin, kemudian musim semi lagi. 那么呢，我们知道就是不断的循环，春夏秋冬。 Orang Tiongkok merayakan hari raya Imlek, boleh dikatakan itu juga merayakan hari musim semi. 那么我们在这里纪念春节，也可以说是我们在这里这个庆祝春天的来到。 Musim semi datang, kita merayakan hari bahagia itu. 那么这个春节来到了，所以我们在这里纪念这个幸福快乐的日子。 Hari itu semua orang bersukaria. 那么在那一天，大家都欢喜快乐。 Anak-anak senang karena akan mendapatkan angpau dan hadiah. 那么小孩也是很欢喜，因为他们可以得着红包。 Orang dewasa juga senang karena bisa berkumpul kembali dengan orang-orang dekat, orang-orang kerabat, saudara-saudara sekalian. 那么呢，成为家长的也是感到很欢喜，因为可以跟许多的亲戚朋友能够在一起会面。 Di dalam hari raya Imlek itu kita ketika melihat bahwa ini adalah permulaan musim semi, kita merayakan hari yang bahagia itu. 所以因为是春天的开始，所以我们在这里纪念这个快乐的这个春天。 Kita tadi lihat bahwa ada 4 musim, musim semi, panas, gugur, dingin. 那我们知道这个有这个4季，就是春夏秋冬4个季节。 Di musim dingin kita tahu tumbuh-tumbuhan layu dan sepertinya sudah mau mati begitu. 那我们知道在冬天的时候，这个植物可以说是差不多寒冬了，已经要死掉了。 Karena saking dinginnya di tempat sana. 因为在那个地方是多么的寒冷。 Tapi ketika dia masuki musim semi, 所以当它进入春天的时候呢， kita lihat tunas-tunas itu kembali lagi bermunculan. 所以我们就知道那个时候大地回春了，所以这个新的植物就开始萌芽出现了。 Kita bisa melihat bunga-bunga bermekaran lagi.
所以我们看见这个花朵又再重新展现出来。 Kita melihat itu satu musim di mana boleh dikata kehidupan baru sepertinya mulai lagi. 所以我们开始一个新的开始了。 Makanya kita orang Tiongkok, orang Tionghoa itu merayakan hari raya itu. 所以我们中国呢，就是在这里纪念这个这个欢喜快乐的日子。 Satu hari yang melambangkan itu mulai lagi satu permulaan yang baru. 是一个新的开始的一个纪念。 Mengapa kita bisa melihat ada 4 musim di daerah sana? 那么，为什么我们在那个地方可以看见4个季节呢？ Kita tahu tadi bumi ini terdiri dari 2 belahan, atas 那我们 dan 知 bawah. 道，地球分作2个，北半球和南半球。 Ketika bulan Januari atau Februari seperti kita bulan ini, matahari kira-kira sudah mau naik ke atas. 那么呢，北部是在上面。 Nah, di sana tadinya dingin, sekarang kena matahari mulai hangat. 那么呢，起先呢是给太阳晒，但是现在 Kemudian dia akan terus naik ke atas sampai bagian kira-kira bulan 6, bulan 7 itu paling panas. 那么以后呢，要到6月、7月的时候就回转过来了。 Saking panasnya kadang-kadang kita tidak tahan di sana. 那么在那边因为太热，所以忍受不住了， Kemudian dia mulai turun ke bawah. 所以这个地球就开始朝向下面。 Bulan 9, 10 itu kita akan mengalami musim gugur yang juga cukup hangat begitu. 那么9月呢，就开始进入这个秋天了。 Nah, musim itu mulai berguguran daun-daunnya. 那么我们知道，在秋天这个就有落叶的现象了。 Kemudian dia akan turun kira-kira sampai bulan 12 atau bulan 1 Januari itu di Februari itu kira-kira di situ mulai dingin sekali gitu. 那么呢，9月份开始，直到12月就开始进入寒冷的冬天了。 Demikian dia akan berputar lagi ketika bulan 1, 2 itu kehangatan datang lagi. 所以地球又在一直转，那么1月、2月就开始有热气出现了。 Kita melihat ini satu siklus perputaran yang terus menerus dari tahun ke tahun. 所以我们看见年年都是不断的循环的。 Mengapa bisa terjadi demikian? 为什么会有这种现象呢？ Nah, kalau kita di Indonesia kita cuma mengenal 2 musim. 但是我们在印尼，我们只有认识2个季节， Musim kemarau dan musim hujan. 那么旱季还有雨季。 Nah, tiap tahun juga demikian dia akan berputar musim kemarau, musim hujan, kemarau, hujan lagi begitu. 我们也是如此，有时候是进入旱季，有时候是进入雨季。 Nah, baik daerah yang 4 musim maupun atau Indonesia yang dekat Katulistiwa yang 2 musim ini, dia akan selalu berputar-putar ini. Bagaimana kalau kita bayangkan kalau musim itu tidak berganti? 那我们看见，不论是有2个季节，不论是有4个季节的国家，那么如果忽然间有一天这个循环已经不正常的时候，会怎样子呢？ Nah, kalau kita lihat misalnya di utara sana musim panasnya sepanjang tahun dia tidak berganti musim, panas terus. Atau di Indonesia musim kemaraunya terus-terusan. 如果不断的这个旱季的话，不断的这个夏天的话，那么就会不断的炎热， Nah, 会怎样子呢？ kita akan lihat ada sesuatu yang terjadi, akan ada kekacauan. 那么看见有这个混乱的现象出现了。 Saya pernah di Taiwan pas tahun 2013. 那么到2013年的时候，当我在台湾的时候， Kira-kira saya pergi itu bulan 7 ke sana. 大概是7月份。 Mulai sekolah guru berkata demikian. 那么呢，在开学学期的时候呢，老师说， Kalian harus menghemat air. 那么现在你们要这个节省用水， Karena selama ini sudah tidak turun hujan, kita punya air sudah menipis. 那么因为最近没有下雨呢，所以我们存的水已经差不多用完了。 Kita lihat kalau dia tidak datang musim berikutnya yang ada hujan, bagaimana jadinya mereka? 那么若是没有下雨的话，会有怎样的现象呢？ Nah, tidak ada air. 所以我们没有水。 Demikian juga di Indonesia, kalau kita bayangkan itu musim kemaraunya tidak berganti-ganti, tidak datang musim hujannya, bagaimana kondisi saat itu? 那么同样的，如果在印尼我们不断的这个旱季的话，
没有换季的话，那么呢会怎样子呢？ Kita akan lihat berita-berita di sana tanahnya kekeringan, tanahnya retak-retak. 那么我们就会有看见有干燥的出现，那么作物都已经枯干了。 Sungainya bahkan tidak ada air yang mengalir sampai tanahnya juga retak di situ. 那么因为没有水分，所以呢，知道这个地分裂开了。 Coba kita bayangkan seperti itu. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Makanya kalau kita lihat setiap tahun itu ada musim yang berganti berputar itu, kita bersyukur kepada 所以 Tuhan. 当我们看见这个季节不断的循环的时候，我们应该献上我们的感谢给神。 Ketika kita lihat musim-musim berganti ini, kita rasakan ini Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang sudah mengatur semuanya. 所以，当我们看见这个循环的现象出现的时候，我们看见是神所定的，一切都是神的安排。 Tuhan mengatur sedemikian begitu sempurnanya sampai kita boleh menikmati hari-hari kita. 那么，神的安排是多么的完善，以致我们可以在这里享受上帝所定的。 Seperti tadi kita nyanyikan pujian, besar kasih setiamu. 好像刚才我们所唱的诗，你信实和广大。 Tiap hari kita rasakan hari yang baru daripada 让 Engkau. 每一天我们都感受到神所给我们的新的恩典。 Nah, kita lihat siklus tadi juga demikian, Tuhan sudah mengatur semuanya. 所以一切都有神完善的安排。 Seperti yang tadi kita baca ayatnya di Mazmur mengatakan, Engkau menetapkan batas-batas bumi, membuat musim kemarau, musim hujan. 好像刚才我们所读的经文，地的一切疆界是你所立的，夏天和冬天是你所定的。 Kita juga lihat di Yoel berkata, hai rakyat Sion, bergembiralah, bersukaria dan bersoraklah karena segala kebaikan dari Tuhan Allahmu. Di musim gugur diberinya cukup hujan kepadamu. Di musim dingin hujan dicurahkannya. Juga di musim semi seperti sedia kala. 我们也看见在耶尔书里面所讲的第2章第23节，西安的民啊，你们要快乐，因耶和华你的上帝欢喜，因他赐给你们合宜的秋雨，为你们降下甘霖，就是初雨、春雨和现前一样。 Nah, demikian juga di Kisah Rasul ada terjemahan lain yang demikian bunyinya. Dari satu orang manusia dia membuat segala bangsa dan menyuruh mereka mendiami seluruh bumi. Ia jugalah yang menentukan sejak semula kapan dan di mana mereka boleh hidup. 使徒行传里面所讲的，他从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界。 Sementara terjemahan yang lain yang mengatakan bahwa mereka dari satu bangsa, dari bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, ia telah menentukan musim-musim mereka. 那么呢，上帝已经为人类安排了他们的季节，还有他们所住的疆界。 Dari 3 ayat yang kita baca ini kita bisa melihat bagaimana semuanya itu dalam pengaturan dan pemeliharaan Tuhan. 所以从这里我们就看见，一切都是在神的安排之下和神的牧养之下。 Ketika saya membaca ini, saya membayangkan Tuhan menentukan batas bumi, batas tanah. Tuhan membuat musim demi musim. 那么是神在那边定这个地的界限，还有也是神在那边定了这个4个世纪。 Mengingatkan saya kembali akan penciptaan Tuhan. 所以让我再次回想到，一切都是神的创造。 Di dalam kitab Kejadian pertama kita tahu bahwa Tuhan itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. 所以我们知道，这个创世纪里面说呢，上帝从无再次造成为有。 Kita bisa melihat di mana awalnya, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. 那么起先的上帝创造天地， Bumi belum berbentuk 但是那个时候地还没有生出来。 dan roh Allah itu melayang di atas air. 那么神的灵运行在水面上， Sehingga pada hari pertama Allah menciptakan terang dan memisahkannya dari gelap. 那么第一天呢，上帝造了光，使光暗分开。 Nah, hari kedua kalau kita teruskan penciptaannya, Allah menciptakan langit atau cakrawala
untuk memisahkan air di atas dan air di bawahnya. 我们也看见上帝也在那边安排宇宙，所以呢，在那边就是这个旱地和这个还有海水把它分割出来。 Hari ketiga Allah mengumpulkan air menjadi lautan dan tampaklah daratannya. 所以他就把这个水聚集在一起，那么就看见陆地出现了。 Dia juga menciptakan tumbuh-tumbuhan di sana, Nama pohon-pohon Tuhan. berbuah. 那么他也这个造了这个植物在其中。 Hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang di cakrawala. Ada matahari, ada bulan, bintang untuk membedakan siang dan malam. 那么在第四天呢，上帝就创造了这个光和暗，把它分开过来，月亮和星星。 Hari kelima Allah menciptakan makhluk-makhluk di air dan burung-burung yang bersayap di udara. 那么第六天，上帝就造了这个天上的飞鸟，还有水中的鱼。 Ketika dia menciptakan sampai ke hari kelima itu berkata itu baik. 那么当我们看见神的创造以后，我们看见一切都是好的。 Hari keenam Tuhan menciptakan binatang darat dan terakhirnya menciptakan manusia seperti gambar dan rupanya. 那么最后呢，上帝才造了人，按照神的形象造了人。 Ketika dia menciptakan di hari keenam itu dia berkata sungguh amat baik. 那我们看见第六天，上帝才造人，那么是何等的美善的。 Hari ketujuh dia beristirahat. 那么第七天他就休息了。 Coba kalau kita bayangkan hari pertama Tuhan menciptakan manusia. 那么若是第一天上帝就造了人类的话， Ketika urutannya dibalik, saudara diciptakan manusia, manusia mau tinggal di mana waktu itu? 那么当次序倒转过来的时候，第一天就造人就造够了。 Dikatakan dunia masih belum berbentuk, bentuknya air semua, gelap gulita. 那么陆地还没有出现，一切都是水。 Saya yakin ketika ini dibalik penciptaannya, dia menciptakan manusia, saya rasa makhluk hidup ataupun manusia tidak akan bisa bertahan. 那么若是倒转过来的话，那么先造人，那么就糟糕了。 Nah kita lihat Tuhan sudah menciptakan begitu berurutan dan semuanya baik adanya. 那么上帝那么的有次序的造，所以一切都是好的。 Sehingga semua yang diciptakan satu persatu hingga yang terakhir manusia diciptakan itu berurutan dan dia berkata sungguh baik, sungguh baik. 所以他造了一个一个一个以后呢，到了第六天才造人，所以他能够说一切都是好的。 Kita melihat ini semuanya adalah pengaturan Tuhan. 那我们看见一切都是神的安排。 Tuhan menetapkan siang malam, menetapkan musim-musim, itu semuanya baik adanya. 所以上帝定了白天、热天，这个晚上，那么还有4个时期，一切都是好的。 Sehingga kita semua dipelihara, ya, Iceo- melalui penetapan ini. 所以透过他上帝所创造的、所定的一切，我们都可以得着神的牧养。 Tuhan sebagai pencipta dan kita makhluk hidup itu penciptaannya, dia juga mau kita manusia berbagi dalam memelihara hasil ciptaannya. 所以上帝是创造者，我们是他造的，所以他要在他的牧养之下。 Kalau kita baca di kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 berkata demikian. 那若是我们看第2章第15节，如是说。 Kemudian Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden dan untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. 所以上帝就把人放着在伊甸园，叫他去看管那个伊甸园。 Kalau kita lihat semua ciptaannya baik, 我 kita 们看见 ditempatkan di sana, ditempatkan di lingkungan kita, di kehidupan kita, dia juga mau kita memelihara semuanya itu. 那么上帝已经安排了一切，所以他就在那边做美善的安排给人。 Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan akan anugerah kasih-Nya kepada kita. 所以我们要为着上帝所给我们的恩典而感谢。 Tuhan menetapkan semua musim, menetapkan kehidupan manusia itu berdasarkan kedaulatan Dia. 所以上帝所定的一切都是按照神的主权安排的， Kita boleh melihat semuanya dipelihara oleh Tuhan. 所以一切都在神的牧养之 Sepanjang 下。 hidup kita, hidup manusia, kita dipelihara oleh Dia. 那么当我们还活的时候，神在那边养活我们。 Kita lihat di dalam Alkitab dari kitab Kejadian sampai ke terakhir Wahyu, kita lihat semua itu Tuhan memeliharanya.
我们看见从始至终，上帝都在那边看管我们的。 Dari satu orang Adam dia menciptakan, kemudian berkembang menjadi begitu banyak manusia. 从一个亚当开始，在那边不断的发展了人类。 Satu bangsa yang dipilihnya Israel. 那么以后呢，这到一个民族，上帝所拣选的是以色列民族。 Kita juga melihat gimana Tuhan memelihara bangsa ini. 我们也看见神怎样看顾保守这个民族。 Ketika mereka mulai berkembang, mereka pindah ke Mesir. 所以当他们开始越来越多的时候，那么他们就搬到这个埃及。 Mereka pindah ke Mesir karena di Kanaan tidak ada makanan. Tuhan memelihara mereka dan memindahkan mereka ke Mesir. 因为他们缺粮食，所以呢，他们就一个一个的搬到埃及去了。 Nah, mereka dipelihara oleh Tuhan. 神在那边保养他的子民。 Berkembang banyak dan mereka ada di Mesir. Raja Mesir tidak mengenal mereka, mengenal orang-orang Israel lagi. Mereka dianiaya. 所以他们越发昌大。以后呢，因为这个宰相已经换了，所以那个时候他们就受到埃及的这个虐待。 Tuhan tetap memelihara mereka. 神人就在那边牧养他们。 Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. 所以上帝带领他们出埃及了。 Di dalam perjalanan yang saudara kau bayangkan, di tengah-tengah perjalanan di padang gurun yang tidak ada makanan, tidak ada apa-apa, tapi mereka bisa bertahan hidup di sana 40 tahun. 上帝带领他们出埃及的时候，就在旷野那么上帝人就在那边看顾保守他们。 Tuhan memberikan mana, 上帝给他们地， kasih mereka makan daging burung puyuh. 那么上帝也降下过鸟在那边牧养他们。 Kita boleh melihat semua ini pemeliharaan Tuhan. 所以我们看见神的牧养。 Kasih setiaan Tuhan kepada umatnya besar luar biasa. 那么上帝对他子民的看顾保守是那么的完善，特别的安排。 Di dalam kehidupan mereka ketika mereka tidak taat, Tuhan menghukum mereka, dibuang ke dalam pembuangan, tapi Tuhan tetap memelihara mereka dan membawa mereka kembali lagi. 那么呢，以后他们因为不听话，所以呢，神就把他放在被别的民族所虐待，但是神人就带领他们被掳归回。 Kita lihat ini pemeliharaan Tuhan kepada 我们看见 umatnya. 看见是神对他子民的牧养。 Kalau kita kembali ke Mazmur 74 dikatakan di sana Tuhan menetapkan batas bumi, membuat musim kemarau, musim hujan, semua itu sudah diatur dan itu semua adalah bukti kasih Tuhan kepada umat manusia melalui pemeliharaannya. 那么在诗篇74篇也说，地的一切疆界是神所定的，夏天和冬天是你所定的。 Kalau kita lihat baca dengan Mazmur 74 itu, kalau kita lihat konteksnya di ayat 14. 那么若是我们看上段经文第14节的话， Dia berkata demikian. Engkau yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. 你曾榨吹鳄鱼的头，把它给旷野的禽兽为食物。 Ini Lewiatan itu binatang besar di laut. 那么这个鳄鱼是在海里面一个很大的生物。 Dikatakan Tuhan memecahkan kepalanya dan memberikan dagingnya untuk penghuni di belantara. 上帝在那边榨吹他们的头，给他们旷野的禽兽为食物。 Kalau di sini kalau kita baca bahasa aslinya, penghuni-penghuni itu umat manusia. 那么他们的居民就是人类。 Kita boleh melihat di sini Tuhan memelihara manusia juga melalui ciptaannya, yaitu Lewiatan yang dipecahkan kepalanya. 那么这个禽兽在这个原文是做名，所以保持说上帝在那边把这个鳄鱼把它把它打碎了头。 Kita lihat kasih Tuhan itu besar kepada 所以 manusia. 我们看见神对人的爱是何等的浩大。 Bukan hanya di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru kita juga melihat bagaimana kuasa Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan kepada umatnya. 不但在旧约，甚至在新约也说，上帝对他子民的爱是多么的完善，赐给人类的。
kita bisa melihat gimana Tuhan Yesus ketika datang, Dia yang bisa mengatur alam ini. 所以我们看见神来到是那么自然的把它安排好。 Ketika nggak ada anggur lagi, Dia bisa jadikan air menjadi anggur. 所以当他看见这个没有酒的时候，那么上帝就能够使水变酒。 Dia bisa meredakan angin ribut yang murid-muridnya ketakutan tidak tahu mau bagaimana. 所以当门徒们在那边感到恐惧的时候，他就使这个海水的风平浪静了。 Bahkan Dia bisa membangkitkan orang mati. 所以上帝也在那边使人复活。 Kita lihat di sini bagaimana kuasa Tuhan. 所以从这里我们看见神的全能。 Kuasa Tuhan atas semua ciptaannya. 所以上帝的全能在那边向全人类显示出来。 Yang terpenting daripada semuanya itu, kita lihat semuanya itu Tuhan memelihara kita. 所以是在那边看见上帝对人类的牧养了。 Bahkan ketika manusia digambarkan tidak taat, jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak meninggalkan ciptaannya. 甚至当人类犯罪的时候，那么呢，上帝也没有离开他所创造的人。 Tuhan memberikan anak satu-satunya untuk datang ke dunia ini. 所以上帝差派他的独生孩子来到这个世界， Supaya kita boleh dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. 所以让我们与神的关系可以再次复好。 Dia di dunia ini rela mencari orang-orang yang tersesat. 所以他甘愿的牺牲，在那边寻找世上的人， Bahkan Dia rela memikul dosa kita. 甚至他也在那边甘愿的背负我们的罪。 Sampai Dia mati dipaku di atas kayu salib. 那么，甚至于他死在十字架上， Menggantikan kita yang berdosa itu. 代替我们的罪行。 Kita lihat pemeliharaan Tuhan begitu besar kepada kita. 我们看见神对我们的牧养多么的浩大。 Melalui kematiannya dan kebangkitannya. 那么，透过他的死，他的复活， Setiap orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan hidup yang kekal. 所以让我们相信他的人可以得着神给我们的救恩。 Ini kita melihat bukti kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada umat manusia 所以我们看见这是神对人类的牧养， dan kepada kita anak-anaknya. 就是对他所创造的人类的他的儿女们的牧养。 Bagaimana respon kita? 那么今天我们怎样回应他呢？ Tuhan sudah di awal berkata Dia menciptakan dan kita juga diberi bagian untuk memelihara hasil 那我们 ciptaan. 看见是神在那边创造，而且我们也看见神对我们的牧养保守。 Tuhan mau kita juga bukan hanya memperhatikan tanaman, binatang. 所以神也要我们在那边做环保的事情。 Kita juga dikasih respon tanggung jawab untuk memperhatikan sesama kita. 那么上帝也叫我们去关心我们四周围的朋友们， Supaya mereka hidup seperti kita. 所以让他们可以跟我们一样， Seperti Dia datang untuk mencari orang-orang yang berdosa, yang tersesat, yang hilang. 所以就好像上帝来到世界，在那边寻找世上的人， Kita juga diberi tanggung jawab untuk boleh membawa orang-orang datang kepada Tuhan. 那么上帝赐给我们恩典，使我们可以愿意来到他面前接受他。 Hal lain juga mungkin kita bisa memperhatikan sesama kita yang kekurangan. Kita juga bisa memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang kekurangan. 所以让我们去关心四周围那些缺乏的人， Kita membantu mereka. 我们去帮助他们。 Itu adalah respon kita kepada kasih Tuhan kepada kita. 那么也是我们对神的爱的一个回应。 Marilah kita menyadari bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. 所以当我们领会到神对我们的爱是多么的浩大的时候， Kita bagikan juga kepada lingkungan kita. 所以让我们也去关心我们四周围环境的人。 Marilah kita memasuki tahun yang baru ini. 所以当我们进入这个新的一年的时候， Permulaan hidup yang baru ini 我们开始一个新的季节的开始， kita jalani bersama dengan Tuhan. 所以我们与神同行。 Kita menyadari kasih Tuhan beserta dengan kita. 所以当我们领会到神的爱与我们同在的时候， Dia akan memimpin kita, menyertai kita dari musim demi musim.
他要再一次带领我们一个季节又进入另外的一个季节， sampai kita balik lagi ke musim semi tahun berikutnya. 那么以致让我们再一次回到这个起初的春天。 Tuhan akan memberkati kita, akan menolong kita. 愿神再一次祝福我们大家，帮助我们大家。 Mari kita berdoa. 让我们祷告。 Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih 神啊，我们再一次献上我们的感谢给你， untuk apa yang sudah Engkau tetapkan, untuk apa yang Engkau sudah jadikan di dalam kehidupan ini. 为着你所定的、你所安排的一切，我们感谢你。 Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, 我们为着你的牧养感谢你。 untuk musim-musim yang kami alami. 那么为着我们所经历的每一个季节， Ada musim yang kami senang, ada musim mungkin juga yang kami tidak menyukainya. 那么许多时候有的季节我们喜欢的，有时候我们也不喜欢的季节。 Namun kami melihat di dalam setiap musim itu Engkau hadir di tengah-tengah kami. 但是当我们领会到在每一个季节当中都有神的灵格的话， Berikan kami keyakinan kepada Engkau, bersandar kepada Engkau ya Tuhan. 给我们的肯定的信心，叫我们全心来依靠你。 Supaya dalam kehidupan kami, musim-musim kami terus bergantung kepada Engkau. 那么让我们度过每一个季节，我们全心的依靠你。 Dengarkan doa kami ya Tuhan. 求你垂听我们在你面前的祷告， Biarlah Tuhan memberkati kami semua. 愿神祝福我们大家。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们 Amin. 祷告，奉耶稣基督圣名祷告，阿门。